Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar suara saya? Suara saya. Kalau saya dengar. Kita tanya kita punya viewers. Korang dengar tak suara Liana? Suara saya dengar tak? Siapa-siapa yang berada online boleh komen, tolong komen. Okey lah kot. Okey, boleh. So kita berkati sesi kita dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya alhamdulillah, terima kasih semua yang sudi bersama kita dalam sesi live bersama segmen Sembang Buku. Dan kali ini buku yang kita nak sembangkan, buku motivasi juga, berjudul Hanya Tuhan Yang Tahu bersama penulis Liana Farouk. Okay. Ni first time dengan galeri buat live, betul tak Liana? Betul, ni pertama kali. Tapi untuk Liana sebenarnya dah banyak kali buat kan, betul tak? Itulah kita sini, segmen kita ni dia lebih pada orang jaga kita ada followers dan kita nak jumpa secara offline dengan keadaan sekarang tak berapa nak mengizinkan. So kita pun adapt dengan norma baru. Kita punya segmen ni nak mengenali penulis dan buku yang dihasilkan lah. Sebab apa-apa pun orang cakap tak kenal tak cinta lah. Tak tahu siapa yang menulis, apa konten buku. Sebab buku motivasi ni banyak sangat Liana kat pasaran. Terlalu banyak. So nak menunjukkan ada kelainan, perbezaan tu yang tahu betul-betul USP ni tak lain tak bukan penulis tu lah sebenarnya. Sebab dia yang menulis, dia lagi tahu. Sebab buku ni macam saya editor, saya akan cakap pada penulis, buku ni ibarat anak kita. So mak ayah pada buku adalah penulis. Penulis lagi kenal anak dia macam mana, Liana lagi tahu buku ni macam mana. So secara ringkas je petang ni kita nak tahu dululah sebelum kita pergi pada buku, kita nak mengenali dulu Liana ni siapa orangnya, yang macam mana orang cakap daripada siapa Liana dan boleh menulis buku. Saya serahkan pada Liana. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada pihak Negara Ilmu kerana berikan saya ruang dan peluang untuk kita sama-sama kenali buku tulisan saya yang kedua. Tapi ini adalah, ini Tuhan tahun ni adalah karya saya yang pertama lah di bawah Galeri Ilmu. Okay? Baik. Nama diberi seperti dalam buku lah, Liana Farouk. Tahun ni saya berumur 25 tahun. Dan saya menulis ni nak dekat lebih kurang 3 ke 4 tahun juga. Itu sedikit tentang diri saya lah. Okay, kalau ikutkan Liana student ke, belajar apa, kerja ke macam mana? Okey, saya merupakan alumni UiTM dalam ijazah sarjana muda perakaunan. Tapi sekarang saya dah bekerja lah. Accountant, dalam masa yang sama saya ada buat Joe Shackley juga. Itu adalah saya punya komitmen. Okey, perasan. Ya accountant tu tak perasan tu. Okey, accountant lah sekarang ni. Ya, saya accountant. Saya UiTM juga, UiTM Shah Alam. UiTM mana? Saya UiTM Puncak Alam. Puncak Alam dekat dah tu, saya Puncak Perdana. Dululah 2004, geng-geng UiTM lah ni. Okey. Nice. Jumpa junior kat sini. Okey, saya Mescom Publishing. Tu yang memang saya ambil editing apa semua ni memang 2010 sampai sekarang alhamdulillah masih lagi bertahan jadi editor orang cakap. So untuk segmen ni orang cakap accountant, orang cakap tadi tu Liana kan, background tu 3-4 tahun menulis. Apa yang Big Y Liana nak berkongsi orang cakap dengan masyarakat luar lah, sebab penulisan ni saya perasan betul semua orang boleh tulis, tapi bila dah ada buku ni boleh kata serius lah kan. Macam mana yalah sebab tadi kata ni buku yang kedua. Mesti kita nak tahu dulu lah yang buku pertama tu macam mana disunting ke, Liana sendiri yang propose ke, macam mana perjalanan menjadi penulis tu, nak tahu lagi detail sikit kalau boleh kongsi. Okey, perjalanan saya menjadi penulis untuk buku pertama saya di bawah publisher Hamare Group. Okey, itu publisher yang pertama lah.
Dan kedua ni saya kata nak macam nak tukar angin. Saya nak terbitkan pula bersama dengan Galeri Ilmu. Tu kalau nak kata permulaan saya menulis adalah memang waktu serius tu tidak ada sekolah menengah sebenarnya. Sekolah menengah saya memang menulis dan saya hasilkan penulisan saya sajak, puisi, cerpen yang hantar di Dewan Bahasa dan Pustaka waktu sekolah dulu. Wow. Journey saya menulis lah yang waktu sekolah dulu. And saya memang serius menulis buku ni 3-4 tahun lepas. Okay. So mana kata saya memang passion saya tu macam menulis ni adalah hobi saya. Okay. Gitu. Kalau ikut cita-cita asal memang nak jadi accountant ke nak jadi penulis ke apa? Cita-cita asal memang accountant lah. Menjadi penulis ni adalah hobi. Tapi tak sangka pula hobi ni kita boleh jadikan sebagai satu kerjaya kan. So why not kita go to dua-dua juga. Yes, okay. Itu yang nak dengar tu. Nice. Okay, so bercakap terus pada kita punya viewers lah. Berkenaan hanya Tuhan yang tahu. Tajuk asal memang ni atau tajuk lain? Okay, untuk tajuk Hanya Tuhan Yang Tahu ni, ini adalah kesinambungan tajuk daripada buku saya yang pertama. Buku saya yang pertama, Bidadari Tersalah Syurga. The end of the chapter, tajuk dia adalah Hanya Tuhan Yang Tahu. Buku motivasi juga, tapi buku Bidadari Tersalah Syurga tu lebih kepada motivasi kepada wanita yang nak berhijrah, yang nak berubah. Itu untuk buku yang pertama lah. Kemudian buku Hanya Tuhan Yang Tahu ni adalah kesinambungan daripada buku saya yang pertama. Dan buku Hanya Tuhan Yang Tahu ni lebih kepada motivasi secara menyeluruh. Maksudnya kita tak khususkan kepada gender ataupun siapa yang perlu baca, semua boleh baca. Kalau macam buku saya yang pertama tu, khususnya lebih kepada wanita lah yang nak berubah, yang nak berhijrah. Tapi untuk Hanya Tuhan Yang Tahu ni, lelaki boleh baca, perempuan boleh baca, sesiapa boleh baca. Kita tak khususkan satu-satu individu tu untuk baca. Macam tu. Itulah detiknya tajuk Hanya Tuhan Yang Tahu. Itu adalah kesinambungan daripada buku saya yang pertama. Okay, makluman pada semua yang menonton kami ni, insyaAllah ini kita akan ada beberapa lagi sesi dengan Diana. Kita akan sembang lagi, mungkin go deeper lah. Antara topik yang kita nak sentuh, saya sebut lah alang-alang kita dah live ni, izinku berundur, tak mungkin berpaling, mentari muncul lagi. Ini tajuk yang pertama kita nak sentuh berkenaan tajuk Hanya Tuhan Yang Tahu. Tu antara tajuk kita lepas. So korang yang tak dapatkan lagi buku Hanya Tuhan Yang Tahu ni, boleh pergi kat profile, klik link tu. Kita orang banyak jual kat Shopee jugalah. Galeri ada jual kat Shopee juga. Tu boleh dapatkan harga kat situ lah. Semua dia ada situ. So balik pada buku Hanya Tuhan Yang Tahu. Setebal dalam 126 muka surat. Saya suka juga dalam ni. Dia punya layout, colourful. Dan ada juga puisi-puisi ke? Sebab tadi sebut ada hantar puisi apa semua. Ada dalam betul, ni? Ada. So inspirasi lah, orang cakap inspirasi menulis ni. Saya akan tanya soalan, mana datang idea untuk hasilkan buku ni? Pengalaman, pembacaan atau macam mana? Liana sendiri hasilkan Hanya Tuhan Yang Tahu. Okey, baik. Soalan yang menarik. Macam mana buku ni terhasil? Sebenarnya buku ni terhasil dalam tempoh 3 ke 2 bulan sebenarnya. Berbeza dengan buku saya yang pertama. Buku saya yang pertama saya hasilkan lebih daripada setahun lebih. Tapi untuk buku ni, advance dia saya hanya menulis dalam 2 ke 3 bulan saja. Idea tu tercetus bila mana orang kata kita biasalah manusia kan, dalam fasa kehidupan ni kita akan ada jatuh bangun kita. So buku ni saya terdetik nak tulis waktu saya berada dalam fasa kejatuhan lah. So waktu tu idea tengah banyak nak meluah. Saya jenis yang tak pandai nak bercerita masalah saya pada orang. So saya akan expresskan benda tu melalui penulisan. Nice. Penulisan sebagai terapi lah orang cakap. Betul. Macam kita tak okey tapi kita nak motivasi tu kita sendiri yang menulis. Itu antara keunikan lah yang saya boleh kata, keunikan yang ada dalam buku ni, yang mana saya menulis waktu kita nak mencari kekuatan. So pada sahabat-sahabat yang rasa tengah down, yang rasa tak okey dalam hidup dia,
semua akan ada fasa-fasa kejatuhan dalam hidup. Tapi macam mana kita nak bangkit? Itu adalah cara masing-masing lah. Setuju? So kalau korang yang baca buku ni, bila dah Liana cakap macam ni, kita boleh faham lah. Sebenarnya kata-kata ni dia tuju kat diri dia. Tinggal lagi, kita yang baca ni pun insyaAllah dapat manfaat sebab semua orang tak lari daripada naik turun ke tadi. Tapi cara kita menghadapi naik atau turun tu, benda tu yang berbeza lah. So sebaiknya bila dah ada macam buku ni, dia boleh guide kita lah, bantu kita guide balik pada Tuhan lah. Tuhan yang tahu apa hikmah di sebalik segala yang kita rasa macam kenapa aku kan. So benda tu ada jawapan dia. So cara nak menemui jawapan tu, ni Liana bantu anda dalam buku ni. Korang kena dapatkan lah buku Hanya Tuhan Yang Tahu ni. So tadi dah cerita pasal apa dapat ilham dari mana, tempoh dia pun lebih sekejap kan daripada buku yang pertama, betul? Betul lah. So orang cakap kalau ikutkan buku ni tahun 2020, ni dah 2021. Ada tak yang Liana dapat feedback secara direct lah daripada mungkin DM ke PM ke WhatsApp ke begitu, Liana apa saya baca buku ni sekian-sekian apa dia punya testimoni yang Liana dah dapat daripada pembaca yang boleh dikongsikan kepada kita punya viewers. Bismillah. Okey, terima kasih untuk soalan yang diberikan. Okey, so far sepanjang saya menulis buku, feedback yang paling best orang kata sebab saya ada buat 2 combo lah. Sebab publisher pertama dengan publisher kedua adalah publisher yang berbeza kan. So saya sebagai penulis sendiri kena buat set combo lah untuk pembaca-pembaca saya. Betul, inisiatif saya sendiri. So mostly feedback yang saya terima kebanyakannya lebih tertarik pada buku Hanya Tuhan Yang Tahu sebab dia lebih kepada kehidupan. Ada yang kata saya baru baca 2-3 bulan buku surat dah menangis. Ada juga yang kata apa yang Kak Yana cerita tu kena dengan jiwa saya. Dia macam apa yang saya tulis ni seolah-olah memberi motivasi yang kami ada depan dia. Padahal dalam buku je saya tulis kata-kata seperti tu. Maksudnya tulisan saya tu ada yang berkata senang lah, deep lah maksudnya, kena dalam hati, terbentuk kat hati. Lebih kepada penyampaian yang santai, macam tu. Okay, nice. Okay, kita nak sentuh pada, sebab alang-alang dah sebut ramai juga yang suka yang buku yang kedua ni. Kongsikanlah sikit keistimewaan yang ada dalam Hanya Tuhan Yang Tahu. Kalau ingat ayat saya tadi, buku motivasi terlalu banyak dekat pasaran. Dan untuk Liana lagi sebagai penulis UST, apa specialnya buku ni di mata seorang Liana, seorang penulis yang menghasilkan buku ni? Keistimewaan buku Hanya Tuhan Yang Tahu ni yang mungkin bagi Liana, pembaca juga perlu tahu apa yang specialnya buku ni. Sebab tadi cakap buku pertama lebih pada perempuan, yang kedua ni umum. Nak lagi spesifik sikit. Bismillah. Okey, baik. Untuk buku saya yang kedua ni, mostly lah yang kenal saya datangnya daripada follower-follower saya lah. So follower-follower saya tu memang tahu yang mana saya memang Instagram saya tu lebih kepada kata-kata motivasi. Tapi kata-kata motivasi yang saya kongsikan dalam IG saya takkan sama dengan apa yang saya kongsikan dalam buku. Sebab apa yang saya kongsikan dalam IG tu hanyalah surface, jadi tak boleh nak tulis panjang. Tapi dalam buku Hanya Tuhan Yang Tahu ni, saya ceritakan journey jatuh dan saya juga ceritakan journey bangun untuk setiap tajuk yang saya tulis. Macam tu. So maksudnya kita bagi contoh sikit Liana. Kita bagi contoh sikit. Dalam ni kan banyak bab. Liana pilih satu yang katakan benda macam tu. Bagi dipaham sikit apa yang dimaksudkan. Contohnya saya ambil tajuk yang saya rasa kena dengan ramai orang, iaitu tajuk yang keempat, Rahsia di Sebalik Wajah. Muka surat. Muka surat 17. 17. Okey, 17. Okey. Ini dia. Okey. Di sebalik wajah. Okey, bismillah. Untuk buku ni kan, ramai saya kebanyakan juga saya menulis ni lebih kepada DM yang saya terima daripada sahabat-sahabat di Instagram. Ramai yang cakap kita nak hidup indah macam orang lain. Bila kita tengok orang lain pamerkan dia orang punya kebahagiaan, kita jealous, kita cemburu. Kan? Sebab tapi kita tak nampak sebenarnya itu adalah
topeng tu sebenarnya. Tu kat situ lah perkongsian yang saya cuba sampaikan dalam topik rahsia di sebalik wajah ni, yang mana kita nampak orang tu hidup bahagia je, tapi sebenarnya kita tak tahu, mungkin dia penghidap kanser tu tahap 4, mungkin dia seorang ibu tunggal, mungkin dia dah bercerai dengan suami. Masing-masing ada struggle masing-masing. Cuma kita yang pilih, kita yang nak tunjukkan kebahagiaan kita dengan cara yang macam mana. So tak perlu nak rasa insecure dengan orang, tak perlu nak rasa aku ni tak dapat apa yang orang lain dapat. Sebenarnya orang lain dapat tu sebab dia tunjukkan dia orang punya happiness je. Kalau dia tunjukkan tu, mungkin kita tak nak hidup macam dia. Betul. Sebab betul lah bila Leah cakap benda ni apa dekat dengan semua orang. Sebab saya perasan macam yang depan kita ni lah, gadget, handphone. Jadi benda ni saya nampak dia antara pengaruh yang orang cakap besar juga dalam kehidupan yang tak dapat tidak lari daripada semua kita. Sebab benda antara yang kita akan periksa, pegang hari-hari. Pertama, yang awal yang selalu berdamping, handphone kita. Dan apa yang kita scroll, lagi-lagi yang jenis semua media sosial ada, IG, Twitter, YouTube, apa-apalah yang famous. Dan yang tak famous tu banyak. So, benda-benda tu yang dia nampak. Saya setuju ayat yang nak lah. Even saya pun akan berkongsi benda-benda yang positif, yang happiness tu, benda tu, saya rasa common kot. Melainkan kalau betul ada orang yang dia tak tahu apa tujuan dia kongsi kesedihan. Jadi benda tu, dia mungkin nak transparent ke apa, tapi saya tak pilih macam tu. Dan saya macam Zainal nak cakap macam, apa yang ada di media sosial ni, kebahagiaan yang saya nak kongsi untuk diri saya. Motivasi untuk saya. Ini saya cakap untuk diri saya lah. Sebab saya fikir, saya buat benda tu untuk saya sebagai nak mengingatkan diri saya sendiri nikmat apa yang saya nak nafi. Supaya bila saya dapat ujian yang lagi macam tak okey, saya akan bukan semua hidup saya tak okey. It's a bad day, not a bad life. Macam kan, hari yang buruk bukan hidup yang buruk. Jadi benda tu saya fikir untuk laman sosial peribadi tu, untuk kongsi kegembiraan untuk saya sendirilah. Tu yang saya perasan juga, ramai yang bagi tahu bila kita ada follower apa semua ni, ada yang tulis follow at your own risk. Benda tu yang saya faham, kita tak paksa orang follow kita. Tak berkawan dengan kita sebab kita pun nak kenal dia orang ni siapa. Tapi siapa nak kawan, rasa-rasa kita ni ada manfaat, silakan ambil. Macam Liana cakap, apa yang ada kat IG FB Liana tu surface. So detail dalam ni dah dirungkai dalam bentuk buku. Mungkin lepas ni nak rungkai lagi banyak buku seterusnya ke apa. Tinggal lagi rahsia di sebalik wajah ni, pada viewers lagi-lagi kita punya adik-adik lah yang masih sekolah, yang masih student. Saya nampak masih lagi ramai keliru lah. Even orang yang dah berkahwin macam saya pun semua pun masih lagi suka membanding-banding. Jadi benda tu yang bagi saya satu benda yang betul lah, itu tugas penulis saya nampak. Macam sebelum ni kita ada buat dengan apa bingkisan hati. Ni Liana pun dah ulang benda sama. Benda tu kena faham sebenarnya apa yang dipapar di media sosial ni sebenarnya bukan itu yang sebenar. The struggle is real lah kata orang kan. Kita nampak happy apa semua tu. Itu selepas dia bersusah payah usaha ke arah tu. Tapi itulah kita berdoa lah supaya asap dengki lah kita punya kemelayuan orang cakap. Benda-benda ni kita hindarkan, kurang-kurangkan supaya kita doa yang baik-baik. Sebab kita tak tahu orang tu macam Lena cakap betul lah tu. Dia menutup apa kisah di sebalik hidup yang sebenar. Mungkin dia macam-macam benda. Hidup dia hanya serabut. Tapi dekat media sosial dia nak ada happy. Tapi bila dia happy kat situ, orang terus judge. Kau boleh lah, kau besar. Macam-macam senang kau dapat. So benda tu menghukum tu lagi satu. Lagi satu menghukum tu satu benda yang saya perasan. Yalah, satu benda yang tak. Bukan kerja kita lah. So, betul. Saya bila Lena cakap, saya di sebalik wajah ni kena dengan saya, dengan semua. So memang, wow. Itu baru satu bab. Belum lagi bab lain. So, ada lagi kalau ikut sini, 24. 24 bab. Saya baca sikit lah. Antara bab-bab yang ditulis, secebis hidayah. Berhenti berharap, redha pada hati. Tadi rahsia di balik wajah dah bagi tahu. Duri nasihat. Ini nanti kita akan kupas tentang topik izinku berundur. Terus jalan, tidak mungkin berpaling. Sabar dengan ujian, rapatkan saf. Indah dalam jagaan sampai yang ke-24. Mentari muncul lagi. Itu antara topik-topik yang akan kita kupas untuk sesi akan datang.
So, InsyaAllah. seterusnya soalan. So seterusnya soalan berkenaan hanya Tuhan yang tahu ni. Kalau ikut pada buku ni, kan, yang macam Liana sendirilah macam menghasilkan buku ni tadi dah cakap pasal topik ilham, lepas tu tempoh masa dan untuk siapa. So kalau Liana sendiri yang menulis buku ni, ada perancangan untuk, yalah macam sebelum ni saya ada pernah tanya pada penulis, dia jadikan buku ni pembaca lah, macam usrah punya sumber. So macam Liana nampak yang buku ni, apa yang pembaca buat? Adakah benda yang sama jadikan bahan usrah, hadiah apa semua, atau ada satu kelainan yang Liana ada dapat feedback daripada dia orang? Setakat yang Liana tahu. Okay, mostly yang saya dapat penerimaan bila mana buku ni mereka nak hadiahkan pada kawan-kawan diorang yang tengah down. Maksudnya diorang dah baca buku ni, kemudian dia rasa buku ni menarik dan orang keliling dia mengalami kehidupan yang kena dengan buku ni. So banyaknya yang minta saya buatkan buku ni sebagai hadiah lah. Bukan saja baca tapi bentukkan sebagai satu hadiah free gift macam tu lah, gift lah untuk kita bagi ke orang. So nak kata kat sini, once pembaca pertama baca, dia rasa benda tu dekat dengan dia akan menghadiahkan buku ni pada kawan-kawan sekeliling dia. Itu feedback yang saya terima. Okay, nice. So lebih kepada penjiwaan tu sampailah. Itu yang ayat tu sebenarnya jawapan kepada soalan seterusnya yang saya nak tanya. Pada yang biasa tanya, buku ni dah ada, nak buku lain. Sebab dia orang ni, kadang pembaca ni dia punya expectation tinggi tau. Dia tengok, okay, 2020 punya dah ada. Saya nak satu tahun satu buku. Dia tak tahu kita ni macam-macam kerja nak buat. So pada yang dah beli, itu dia. Liana dah beritahu, korang dah beli, okeylah untuk korang. Korang beli lagi satu kali, berkali-kali pun tak apa, lagi bagus. Tapi untuk second time beli ni, korang hadiahkan. Sebab bila kita hadiahkan buku ni, ni satu lagi budaya yang saya suka sembang dengan penulis. Sebab penulis dan penerbit ni lah kita nak menghidupkan budaya menghadiahkan buku. Sebab buku ni satu benda yang kekal, investment yang sangat-sangat bagus. Dengan RM20 ni memang tak ternilai lah dengan konten dalam dia. Layout pun cantik, full color apa semua. So korang boleh beli untuk tujuan hadiah. Sebab kita tak tahu orang yang kita hadiah tu mungkin dia lagi banyak manfaat daripada kita yang membaca sendiri ni. So untuk soalan yang seterusnya nak tanya, sebagai penulis, dia mesti ada harapan dan orang cakap apa aim sebenarnya yang Liana harapkan daripada buku Hanya Tuhan Yang Tahu ni lah. Mungkin ada impian nak jadikan, tak tahu, drama ke apa-apalah yang vision terhadap buku ni nak ditranslate bahasa Inggeris ke apa ke. Sebab kita buat sesuatu tu kan kita ada goal kita kan. So bagi saya, mungkin apa Liana nak harapkan daripada buku ni untuk next punya orang cakap target dengan buku Hanya Tuhan Yang Tahu ni. Okey, okey, untuk target saya, moga buku Hanya Tuhan Yang Tahu ni mendapat sambutan lah daripada pembaca-pembaca. Dan baru-baru ni juga saya dapat DM daripada pengarah filem untuk saya kongsikan sedikit pengalaman penulisan pada pengarah tu untuk dia buat cerita. So saya kata dia yang nampak lah usaha saya menulis ni. Maknanya pengarah filem pun ada yang saya nak tahu detail tentang buku ni dan sebagainya. So insyaAllah tahun ni saya akan keluarkan lagi satu single baru buku saya insyaAllah. Tapi saya tak janji bila akan keluarkan. Untuk kesinambungan hanya Hanya Tuhan Yang Tahu lah. InsyaAllah. So saya mengharap buku ni mendapat sambutan dan disebarluaskan pada sahabat-sahabat yang dekat dengan korang. Okay. So kalau ikut sini, buku Liana ni, Hanya Tuhan Yang Tahu ni kan, bila sebut tadi pasal filem tu kita tahu dia satu benda kos yang tinggi lah. Pada korang ni saya tahu, zaman sekarang ni zaman budak-budak sangat kreatif. Dengan handphone macam-macam benda boleh buat. So saya ada cadangan lah pada korang yang geng-geng yang suka buat short film. Saya rasa daripada kalau korang tak ada konten, korang tak ada konten, dapatkan buku ni. Dapatkan buku ni, konten dalam ni korang adaptasi jadi korang punya short film ke apa-apalah yang geng-geng nak jadi YouTubers ni kan. Saya rasa Liana pun okey kot kalau dia orang ni buat buku Liana ni jadi bahan dia orang. Boleh. Tinggal lagi korang mention dia, cakap kredit pada buku ni. At least kita win-win lah. Korang dah dapat konten, korang promote lah buku ni kan. So at least orang tahu buku, orang dapatkan buku ni lah. Sebab saya sangat
orang cakap rasa ralat kalau satu buku ni, konten yang bagus macam ni, dia sekadar statik dalam buku tau. Dia sebenarnya buku ni macam-macam boleh jadi. Jadilah boleh jadi visual. Mungkin apa bait-bait ayat dalam ni mungkin boleh jadi lagu, siapa tahu kan. So siapa-siapa yang kreatif, bahan ni dalam ni macam-macam benda boleh buat. Quote apa semua yang boleh dipetik untuk naikkan lagi motivasi, orang cakap benda-benda positif vibes lah. So untuk yang penghujung ni, kita punya sesi yang pertama ni, orang cakap nak menghubungi Liana. Sebab kat sini tak ada tulis lah IG, FB apa. Pengikut Liana yang orang cakap yang dah beli buku ni, nak ikuti tulisan Liana ni kat mana, medium mana? Selain IG, apa lagi yang Liana ada? FB ke apa ke, boleh kongsikan? Okey, terima kasih. Okey, pada yang mungkin baru juga yang menonton live ni, yang tak follow saya tapi follow Galeri Ilmu kan. Yes. Ada yang ingin mendapatkan buku saya ataupun nak dapatkan lebih-lebih lagi saya punya kata-kata motivasi selain di Instagram saya sendiri, Liana Farouk. Saya juga ada Telegram atas nama saya Liana Farouk yang mana saya kongsikan video-video, kongsikan kata-kata motivasi dalam Telegram tu. InsyaAllah. So boleh dapatkan link Telegram tu dekat bio saya juga. Dekat IG? Ya, dekat IG. So ada IG, Telegram, Facebook, lagi apa? Blog ke? IG, Telegram, Facebook tu je. Tiga tu je. TikTok tak ada? Tak ada, TikTok tak ada. So Liana dah ada 3 je. Liana dia ada IG, FB dengan Telegram. So pada korang yang nak follow Liana, nak dapat orang cakap sementara tunggu mungkin buku baru tu tahu, walaupun tahun ni plannya. Tapi boleh ikut kat 3 medium tu lah. Dan siapa yang tak dapat ni, dapatkan ni, boleh klik apa nama link dekat kita punya IG. So untuk sesi yang pertama ni, kita nak sedah Liana bagi kata penutup lah untuk yang dah membeli dan yang akan beli. Bismillah. Kata-kata penutup. Bismillah. Okey, untuk kata-kata terakhir, kepada yang dah memiliki buku saya Hanya Tuhan Yang Tahu dan juga buku saya yang pertama, Dari Suasana Syurga. Terima kasih banyak-banyak. Saya mengharapkan penulisan saya yang sedikit ni dapat menjadi kebaikan kepada kalian, bukan sahaja untuk hari ini tapi menjadi bekalan pada masa akan datang. Dan pada sesiapa yang masih belum beli buku Hanya Tuhan Tahu ni, dapatkan segera, boleh dapatkan di Galeri Ilmu, boleh beli dekat Shopee sekarang je, jari dia sekarang ni, tekan terus beli. Dan insyaAllah buku ni kalian boleh gunakan ketika mana kalian rasa down, rasa sedih dalam hidup. InsyaAllah buku ni boleh bagi inspirasi untuk korang bangkit tadi, insyaAllah. Bagi inspirasi untuk korang bangkit tadi, insyaAllah. Okey, terima kasih Liana sebab saya tahu Liana antara penulis yang walaupun muda kan, tapi masa tu disusun sangat cantik lah. Orang cakap jadual tu sangat dijaga, Alhamdulillah. So, terima kasih untuk setengah jam yang diutuskan ni. Moga dapat jumpa lagi untuk sesi yang kita dah plan. Dan korang nak tahu bila lagi Liana akan ke udara, kena follow kita orang punya IG lah, kita punya feed ni. Jadi terima kasih lagi sekali. Minta maaf sepanjang urusan dan kita untuk kali ini kita tangguh sesi dengan apa tasbih farah. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.